Terima kasih Ustaz. Begitulah tuan-tuan Saya rasa huraian yang padat, tak mau banyak-banyak. Nanti kita banyak soalan lagi ni. Saya tengok pun takut Ustaz tebal ni. Kurang-kurang 3 baru habis insya-Allah. Jadi menjawab tentang hari ni punya masalah tuan-tuan, kita hidup di akhir zaman di mana di akhir zaman ini Nabi telah sebut banyak di dalam hadis-hadis tentang fitnah yang akan berlaku. Fitnah di sini maksudnya kacau bilau. Jadi di antara kacau bilau tu termasuklah orang yang buat maksiat secara berleluasa. Jadi saya ingin memetik Ustaz soalan ni dan kaitannya dengan sebuah sepotong ayat daripada surah Asy-Syu'ara ayat 173 yang bermaksud, dan kami hujani mereka dengan hujan, iaitu azab yang membinasakan. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, nak minta Ustaz tolong hurai, apakah sempadan yang mesti dipatuhi bagi mengelakkan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas satu kaum di dalam masyarakat? Sebab ni yang kita takut. Walaupun kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berdoa minta kita ni tidak diuji dengan bala-bala yang berat begitu. Jadi kita minta Ustaz tolong huraikan apakah sempadan yang mesti dipatuhi oleh masyarakat kita khususnya dan juga di dunia amnya untuk mengelakkan bala dan ujian yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih. Soalannya berkaitan dengan keadaan masyarakat sekarang. Ada baik, ada jahat, ada duduk semayang, ada duduk judi, ada duduk baca Quran, ada duduk mainan ekor. Orang ni duduk sibuk tahajud, orang duduk sibuk disco. Jadi takut-takut turun bala dan sebagainya. Seperti mana yang kita tengok bala-bala yang telah berlaku pada umat hak dulu-dulu. Baik, umat yang istimewa kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak akan turunkan bala-bala besar melainkan dengan satu syarat saja. Umat dulu-dulu kalau buat deraka gitu turun bala on the spot di atas sokang. Umat sekarang ada tangguh, tapi dengan satu syarat saja, tak turun bala. Kalau tak ikut syarat ni, turun bala. Disebut dalam suatu hadis, inna Allah la yu'azibu 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan semua orang. Allah tak akan menurunkan bala kepada semua masyarakat atau rakyat dengan sebab kejahatan segelintir manusia. Maknanya kalau kita ni tak buat jahat, kita tak berjudi, kita tak minum arak, kita semayang, kita puasa, kita pergi mengaji, tapi ada segelintir yang duduk kasino, duduk tikar 6 ekor, duduk minum arak. Kita tak kena bala. Melainkan hatta zaharal pasar baina zahrain, apabila kerosakan itu telah meratai di dalam sebuah negeri, wa hum qadiruna ala an yunkiruh, dan masyarakat mampu untuk menegur, walam yunkiruh, tapi mereka mendiamkan diri. Iza fa'alu zalika, bila masyarakat dah buat macam tu, maknanya walaupun masyarakat ni baik, tapi perkara jahat dibiarkan saja. Tak ada tazkirah, tak ada ceramah, tak ada nak tegur, biar ke dia lah. Masa pada kalau begitulah keadaan, azaballahu ammah wal khassah, Allah akan azabkan orang ramai yang tidak bersalah dan yang melakukan kesalahan. Jelas di situ mesti kena ada amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu majlis macam kita buat ni. Batu kita puji. Tak kira lah siapa malam ni MBPJ buat, maka dia dapat pahala besar di sisi Allah. Kerana tiap-tiap majlis ilmu, majlis agama, majlis yang memperingati Allah atau akhirat, dia mengkafarahkan kemungkaran yang berlaku dalam negara. Faham tak? Dia membalancekan, yang menahan daripada turun azab daripada Allah.
Nah, sebab itulah golongan-golongan yang tak suka perkara agama ni patutnya berterima kasih kepada golongan-golongan yang mempertahankan majlis gini. Kerana inilah majlis yang menyebabkan tertangguhnya bala daripada Allah, turun laknat daripada Allah. Ni dia dah lah tak minat majlis ilmu, marah dah pula. Kita nak kuliah tak boleh pula kerana K-pop. Berat sungguh. Jadi tanilah takut Allah marah. Jadi kemungkaran tak akan berhenti. Sebab ni dunia. Sebab tu kita ada tugas mencegah kemungkaran, bukan menghapus. Siapa boleh menghapus? Nabi pun tak boleh menghapus kemungkaran. Cuma tugas bila berlaku kemungkaran, tegur, marah, larang, nasihat. Nak hapus tak boleh. Sampai kiamat ada maksiat. Kerana kita duduk dalam dunia yang Allah beri kepada syaitan nak peluang dan kuasa keizinan untuk menghasut. Lainlah kita duduk dalam syurga, tak ada lah maksiat. Tapi kita ditugaskan, kalau kawan kita buat, maka kita tolong tegur. Kalau maknanya rakyat yang buat, kerajaan tukang hukum, tukang tegur. Hapus tak boleh. Faham tak? Jadi baiki diri, baikilah masyarakat. Jangan diam. Jadi kalau cerita hal bala, jangan kita nampak bala tu iaitulah maknanya bala banjir besar dan sebagainya. Bala besar maknanya. Kita tengok kalau Bangladesh, kalau sekali hujan 10,000 mati lemah, banjir besar. Di China 5,000 mati lemah. Puting beliung di mana? Di Amerika, beribu-ribu orang di Mexico. Gunung berapi Pinatubo di Turki sekali bergegar 50,000 orang mati. Negara kita Malaysia ada bala gitu. Ramai yang terpedaya. Dia kata Malaysia tak ada gunung berapi, tak ada banjir besar. Kalau banjir pun 2 orangnya meninggal pasal main air jalur udang. Faham tak? Tak ada bala besar. Dia dah nampak bala-bala mana. Bala ni lebih luas daripada yang kita nampak. Manusia tidak semayang bala tu berapa juta? Yang tak pergi sejik berapa juta? Orang duduk mengadap, ulama-ulama menyampaikan ilmu, dia duduk berhala tepi-tepi jalan berjuta-juta. Yang deraka ibu bapa berapa juta? Yang dada heroin number 4, heroin number 5, ekstasi, pil kuda, pil sang kancil, pil monyet, macam-macam jenis pil. Yang tak hormat orang tua, tak hormat imam dan bilal. Dulu imam bilal ni kalau masa kita kecil-kecil, kalau dia naik basikal, kita naik motor, tak potong. Pasal hormat. Dia langgar kau pagar, kau bahan pagar. Potong tak sekali-kali. Learning kat depan imam ni, Willy. Willy. Mana? Imam tegur, tak apa tu imam. 2 kali musing sama soft. Nama? Ni. Jatuh bala dah. Orang tua-tua pula tidak boleh diharap. Orang muda tak hormat orang tua. Isteri habis jadi deraka. Suami menipu isteri pula. Kerajaan tipu rakyat, rakyat tipu kerajaan, doktor tipu pesakit, pesakit tipu doktor. Habis. Ini bala juga. Jangan tengok Pinatubo je. Jadi kita tahankan bala-bala ini dengan kita mengadakan majlis-majlis ini biar bertambah. Kalau dulu maknanya kita buat sekali dalam stadium, kita buatlah sebulan sekali. Kalau dulu kita guna dewan kita untuk menyanyi saja 40 show, maka kita buat menyanyi 40, kuliah 60. Benda ni lah yang akan sebenarnya membalancingkan apa benda ni? Apa bendanya? Bala Allah daripada turun kepada kita semua. Wallahu a'lam.